yang buta aksara. Sepi itu indah, percayalah. Membisu itu anugerah. Seperti hadirmu di kala gempa, jujur dan tanpa bersandiwara. Assalamualaikum, saya Master Yus, berasal dari Hulu Langat, Selangor dan sekarang menetap di Kuala Selangor. Jadi saya bermula melibatkan diri dalam dunia pelaburan saham sejak 9 tahun yang dulu. Sebelum ni sebenarnya saya merupakan seorang cikgu tuition sahaja. Selepas daripada belajar di Universiti Malaya, waktu tu saya banyak baca buku berkenaan dengan bisnes, berkenaan dengan investment. Jadi ada satu buku yang saya dah baca, iaitu tulisan Robert T. Kiyosaki. Tajuk buku tu kalau tak silap saya adalah Cash Flow Quadrant. Jadi bila saya terbaca buku tu ketika itu, saya bercadang untuk tak nak makan gaji sebenarnya. Yang mana cash flow yang pertama ataupun kuadran yang pertama, waktu tu saya dah letak niat bahawa sahaja aku tak nak makan gaji kerana Allah Ta'ala. Macam itulah cerita dia kan. Jadi selepas daripada belajar di UM dalam jurusan IT Management, saya decide saya tak nak kerja. Tapi apa saya buat? Waktu tu saya tercari-cari apakah bisnes ataupun apakah yang tidak memerlukan makan gaji lah sebenarnya cerita dia kan. Jadi apa saya buat? Saya buat tuition. Jadi pada tahun 2009, saya tulis satu buku berkenaan dengan tuition sebenarnya. Ramai tak tahu ni. 2009 adalah buku pertama saya berkenaan dengan tuition. Buku kedua tahun 2010. Cumanya ketika itu saya duduk di posisi kuadran yang self-employed kan. Pertama saya cakap saya tak nak jadi kat makan gaji, tapi saya duduk dekat self-employed. Jadi kalau duduk dekat employee dengan self-employed tu, dalam buku tu cakap, dia kata itu berada di left side kan, mana berada di sebelah kiri. Sebelah kiri ni dia tak selamat dari sudut dua benda. Yang pertama dia tak selamat dari segi masa, yang kedua dia tak selamat dari segi dia punya income, pendapatan. Sehinggalah waktu tu saya dikenalkan dengan oleh seorang sahabat saya berkenaan dengan property. Jadi lepas daripada saya mengajar tuition, saya start untuk terlibat dalam bidang property disebabkan pada waktu tu kita konon-konon daripada business owner nak terus jadi investor kan, property investor lah kononnya. Jadi ketika itu saya decide untuk saya terlibat dalam bidang property, iaitu sebagai estate agent kan, REN, real estate negotiator. Cuma tak lama, saya buat lebih kurang dalam 2-3 tahun macam tu, sehinggalah saya dapat satu capacity fund hasil daripada jual rumah orang. Konon-konon nak jadi property investor lah. Niat dia pada ketika itulah. Jadi bila saya baca cash flow quadrant tu, dia beritahu adalah sebenarnya estate agent ni pun masih lagi duduk dalam kategori self-employed. Sehinggalah pada tahun 2012 apabila saya hadiri satu program keusahawanan, dan pada ketika itulah saya berjumpa dengan Tuan Haji Muhammad Asri. Itulah bibit-bibit awal bagaimana ianya menjentik saya punya apa yang dipanggil sebagai minat yang sangat mendalam. Minat ketika itu sebab apa? Sebab saya terkesan dengan satu statement Haji waktu tu. Dia kata apa? Dia buat saham ni adalah untuk duit dapur dia. Itu statement yang pertama. Yang kedua, dia kata dia terlibat dengan saham ni sebab dia nak buat duit geli-geli. Jadi waktu tu saya tak boleh compute dua perkataan ni, satu buat duit dapur, satu lagi buat duit geli-geli. Saya cakap ini apa benda ni, buat duit dapur dengan buat duit geli-geli ni kan. Jadi soalan tersebut dia hang. Dia jadi macam nak menjawab kepada persoalan tu, maka
saya buat satu keputusan lah. Saya buat keputusan yang mana saya nak belajar daripada beliau. Hidup ini penuh dengan ujian dan cabaran. Kita tidak boleh lari dari keadaan ini. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu bangkit dan mencari penyelesaiannya. Sedar tak sedar, saya telah memenuhi 3 big why yang sangat besar dalam diri saya lah. Yang pertama adalah saya nak masa saya bersama-sama dengan anak-anak saya, bersama dengan isteri, bersama dengan mak abah, bersama dengan keluarga. Big why saya yang kedua sebenarnya adalah berkenaan dengan bagaimana hari ini saya boleh buat keputusan saya sendiri. Dan dia tidak melibatkan keputusan orang lain. Maknanya macam mana? Maknanya sekarang ni, kalau saya kata saya nak pergi bercuti sebagai contoh tadi kan, maka saya boleh buat keputusan cuti sekolah bulan 3 ni saya nak bawa anak-anak pergi bercuti. Bercuti kat mana? Kali ni kita plan nak bawa pergi Mekah dengan Madinah. Kan? Mana pergi mengerjakan umrah lah. Jadi kita tidak ada satu kongkongan daripada pihak-pihak yang ketiga, terutama daripada orang-orang, daripada majikan lah senang cerita kan. Big why saya yang ketiga adalah sekurang-kurangnya duit yang saya ada, simpanan yang saya ada, simpanan lebih yang saya ada, dia boleh beranak sendiri. Maksud beranak sendiri ni apa? Saya beli satu saham. Saham tu saham yang bisnes dia bagus, pengurusan dia bagus, dan dia memberi keuntungan kepada kebagusan dia punya bisnes tu, maka sedikit sebanyak keuntungan saya dapatlah sebagai pemegang saham. Kan? Jadi kalau dulu orang tanya saya, kerja apa Yus? Dulu saya cikgu tuition. Saya buat estate agent. Tapi sekarang kalau orang tanya buat apa? Kalau nak tahu Petron tu Ana yang punya. Kalau nak tahu bisnes MyEG tu Ana yang punya. Kan? Jadi hari ini kita merupakan seorang pemilik kepada bisnes-bisnes besar yang ada dekat luar sana lah. Jadi dengan 3 big why ni, dengan keadaan masa yang kita ada, yang kedua adalah kita boleh buat keputusan diri kita, dan yang ketiga adalah kita ada fund, kita ada dana yang kita mampu untuk merealisasikan apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan. Jadi itu antara big why saya kenapa saya terlibat dalam dunia pelaburan saham. Secara tak langsung kan, saya sendiri telah diminta untuk berkongsi ilmu pelaburan saham, khususnya dalam bidang trading. Dalam bidang trading, maka hari ini sedikit sebanyak pengalaman 9 tahun ni saya curahkan dalam program momentum trading. Dan sebenarnya momentum trading ni adalah satu apa yang dipanggil sebagai saya punya minat lah. Saya nak jadikan trading ni sebagai saya punya kehidupan kan, trading for living. So itulah menyebabkan hari ni Haji Asri sendiri paksa saya pula untuk pergi mengajar orang. Aduh, tak pernah terfikir nak pergi mengajar. Yang saya hidup ingat ataupun saya punya intention sebenarnya adalah saya nak trade untuk diri sendiri, untuk buat duit diri sendiri. Tetapi kata beliau, kalau kau tak share pengalaman kau ni, kau dosa. Itu menyebabkan saya tak boleh tidur malam. Kan, hari ni saya terpaksa mengajar disebabkan kalau saya tak berkongsi pengalaman saya ni kan, saya dosa. Dosa dalam istilah kita tak berkongsi manfaat kan. Jadi itu yang menyebabkan hari ni kalau tak ada niat pun kita nak mengajar, tapi hari ni mungkin orang dah panggil saya cikgu, dah panggil saya guru, dah panggil apa dia panggil, ialah tenaga pengajar, bukan salah seorang tenaga pengajar di Asri Ahmad Academy. Setelah 2 minggu, misi Berani Labur telah diberikan kepada alumni Asri Ahmad Academy. Ada yang okey, ada yang masih bertakut. Saya akan kongsikan hari ini strategi bagaimana kita boleh mengurangkan risiko kerugian dalam dunia pelaburan saham. So hari ni kita jumpa lah dekat sini.
kita cerita pasal right management, belajar banyak lah hari ni kan, because bila kita get together ni, kita dengan mission yang kita nak buat ni, sambil-sambil tu kita belajar ilmu baru, because kita ada 3 coaches kan. So saya rasa best lah, because bukan senang nak dapat peluang ni, nak buat something at the same time dapat belajar benda baru So hari benda yang paling important saya belajar hari ini ialah tentang right management tu. Benda tu bagus. Ya, saya percaya bila ada isu melibatkan pengurusan ni, keyakinan para pelabur akan hilang. Disebabkan orang yang mereka patut percaya untuk mengemudi syarikat ni dah terlibat dalam kes-kes jenayah. Saya faham. That's why lah Haji selalu tekankan kita kena kaji right management. Ya. Ustaz, alang-alang dah kita nak kaji right management. Agak-agak apa yang Haji selalu ingatkan kita pasal right management, Ustaz? Kita nak tengok apa dekat right management tu? Dia ingat tak dia? Bagi saya pula. Semua pas-pas. Je right management. Ingat tak right management? Kita nak tengok tu. Jenis pengurusan yang macam mana yang bagus untuk Saya syarikat? tengok CEO dia. Shareholder CEO dia apa. ada apa? Kenapa dengan Kan? CEO dia? Apa dengan CEO dia? Ada seorang yang lead company tu, dia memang businessman ataupun dia Habis tu kita nak cari kat mana? Kat mana kita nak cari pasal? Masih ingat tak apa yang Tuan Haji Asri ajar? Kita boleh cari maklumat-maklumat ni menggunakan aplikasi Bursa Marketplace. Dan kita boleh kaji setiap latar belakang pengurusan syarikat melalui website syarikat sendiri. So mula-mulanya kita ingat nak belilah daripada sektor metal. Tapi kita tengok semua syarikat-syarikat metal ni macam tak ada buy signal. So kita macam kita ubahlah, kita cari sektor lain. Tu yang kita jumpa tu, counter tu yang kasih kita banyak return sampai 23% tu. Terbaik. Right. Di kala ketidaktentuan pasaran kini, bagi saya kita patut elakkan sektor-sektor yang terlibat dalam komoditi. Seperti minyak dan gas, sawit, besi. Disebabkan oleh ketidaktentuan pergerakan harga komoditi ini. Tetapi dalam apa jua situasi, kalau kita fikirkan secara logik, akan ada wujud satu sektor yang akan terus menaik dan tidak terkesan dengan apa-apa isu. Betul. Seperti sektor teknologi. Sebagai contoh, kalau kata berlakunya isu wabak seperti ini, adakah kita tak menggunakan handphone? Adakah kita tak menggunakan teknologi-teknologi seperti online payment? Betul. Tetap sektor teknologi akan menjadi pilihan. Jadi saya nampak pun, apa kata kita fokus kepada sektor teknologi supaya pelaburan kita lebih selamat dan kurang risikonya. Okey. Dalam kehidupan, kita pasti ada matlamat. Begitu juga dalam dunia pelaburan. Kita perlu fokus kepada matlamat yang ingin tercapai melalui trading plan yang telah kita tetapkan agar kita akan capai matlamat yang kita inginkan dan kita dapat meminimalkan kerugian dalam pelaburan yang kita lakukan. Jom mari kita tengok kaunter apa yang ada signal membeli. Hari ni saya nampak BIS. Wow, cantik ni. Cantik BIS. Cantik saham BIS ni. Untuk hari ni saya nampak BIS. Dia tengah buat haram ni pagi ni. Tapi BIS ada anak kan? ada Nak anak. tengok mak ke nak tengok anak ni? Tengok anak lah. Tengok anak Anak dia pun risiko dia 3% je. Kalau masuk sekarang. Kenapa nak beli mak, nak beli anak ni? Anak dah cepat kaya. Tak, sebab mak mahal. Duit kita sikit. Dia lebih murah. Lepas tu kalau dia break up balik, maksudnya dia dah tak ada resistance yang before this dah. So better kita masuk anak. Dan anak dia cun lagi sebab volume dah start masuk. Jom lah. Ramai orang membeli, so volume tinggi. Okay, jom. Dia bukan kata beli anak ni sebab kita nak beli yang murah sebenarnya. Sebab movement dia sama. Kita nak kena tengok lah. Kalau Mothershare berapa harga dia? Mothershare, mari kita tengok Mothershare. Mak dia berapa harga dia? Nak jet dekat Mothershare tu dekat mana tu? 73 sih. Ni tengok cat. Tengok cat sekarang. Cat mak dia Tarikh hari ni tau. 70 73 sen. 73 sen. So 73 sen. Anak? Anak dia 38. 38. Dia bukan sebab murah atau mahal tau. Sebab kita tengok movement dia BIS
mother share dengan anak sama jalan kan. So soalan saya ialah ni, kan kadang orang beli mother share, kadang orang beli Warren. So apa bezanya Warren dengan mother share? Mana satu nak beli tu? Mana satu nak beli tu Kak Dibah? Bagi explain dulu kat DJ Fast ni. Saya selalu confuse itu. Kalau nak beli mother share ke nak beli Warren? Dia selalunya mother share tu mahal. Tapi Warren tu dia dibuat supaya dia menjadi pemanis. Okay. Orang boleh beli saham yang lebih kurang sama pergerakannya tapi dia lebih murah. That's why Warren dikeluarkan oleh syarikat. Biasanya lah trader dekat luar ke dekat mana-mana pun dia akan cari yang harga murah sikit. So harga laju dan dia boleh dapat profit dengan sangat laju. Sebab kata Haji duit goreng pisang. So kita nak beli ni, nak beli apa? Warren Warren. Okay, kita tengok harga Warren. Okay, right. 38 sen. 38 sen berapa kita boleh beli tu? Dengan duit yang kita ada ni, berapa kita boleh beli unit saham? Kita beli 30,000 lah. 30,000 Berapa modal kita perlu tu? Ustaz? DJ Fast tolong kira. Tolong kira 38 sen darab 30 sen. 30,000 unit. Saya nak tengok berapa modal kita perlukan untuk beli Warren 38. Okey. 11,400. 11,400 je. Ada tak duit kita? Ada kan? Ada. So kita beli 11,400. Beli sekarang? So kita trading plan mana? Sorry, 37,000 lah beli. Tengok. Beli 77,000 boleh, kita ada duit lagi. Boleh tak kita tambah? Berapa yang kita ada ni? 37,000 Tapi Cok, tengok money management kita. Kita ada 50,000 modal. Okey. Modal kita. Dan kita nak peruntukkan berapa banyak dari modal tu untuk saham ni. Mungkin 1/3 sahaja. 50,000. Maksudnya money management. Daripada 50,000 tadi tu kita nak beli berapa? Kalau ikut Farah suggest berapa tadi? 37,000. 37,000. Bersamaan dengan berapa? RM? Saya kira dah. So Lebih kurang 37,000 ada unit. unit 80,000 unit. Mana 37,000 lah kita pakai duit? Ya betul. RM37,000. 80,000 unit. And then dia punya RM 37. 37,400. 400. Tak ni lebih lagi 20% tau. Sorry, 37,600. Okay, ni modal yang kita nak guna. Kita beli 80,000 unit. So kita beli tu harga 38 sen Kalau dekat sini harga 38 sen. Berapa unit kita nak beli? 80,000 unit. Ke Farah dah tekan? Dia senyap-senyap dah tekan dah. Betul dah tu. Betul. Nak match lah. Dah. Modal berapa tu? Kita pakai modal berapa? 37,600. DJ dah tekan, Farah dah tekan, saya yalah. masih belum baru tengok chat. Aduh. Tekan. Apa lagi? Indikator dah ada baiknya maksud dia. So volume masuk ni, volume masuk. Oh, senyap je apa sudah jadi. Masih di situ. Semua orang tekan benda yang sama ni. 39, cantik. Sudah. Mana ni? Dapat tak Ustaz? Kau tengok sebenarnya boleh lagi 41. Cepat. Cepatnya. Jangan kejar. Boleh lagi. 46. Baru berapa minit ni? Tadi kita beli kat 38 sen. Sudah. Rasanya tak sampai sejam. Anak dia break out all time high. Wow. 46 sen. Dah berapa dah untung Farah? Dah 5,000 dah. Alhamdulillah. 7,000 dah sekarang. Dia naik lagi. Dia naik lagi. Itu bonus tu. Kita nak berapa je kan? Kita nak berapa? Okey. Tanya. Jual sekarang. Apa dia? 7 kan? 7,000 Okay, dah. come on. Okay, terbaik. Give me back you. Itu macam. So berapa persen tadi tu? 23% Okay, ni saya 23%. 7,000. 7,600%. 7? Farah yang 7,183. 7,183. Kita nak cari 10,000 je, babe. Sikit lagi. 7,183. Kita nak cari berapa ni? Tolong kira 10 tolak ni. 2,817. Ini je kita nak cari. So kita cari lagi 3,000 lah. ini memang ada Terbaik. Tahniah. Okay. Alhamdulillah. Tadi saya dengan Ros pergi satu tempat ni. Kita orang datang je tengok satu kafe daripada atas sampai dia punya view dekat bawah tu sangat lawa je.
Kemudian dia buat satu hujung tu ada satu macam Eiffel Tower. Ya. Jadi kita datang macam impress tau. Macam mana satu masa yang diorang dah pernah hancur, lebur kan. Tapi macam ni diorang bangkit dan dia punya kafe daripada view sampai daripada atas tu memang lawa. Dan saya percaya ianya pasti hasil daripada pengurusan yang bagus je kan. Sebenarnya dalam kehidupan ni, isu utama hari ini di dunia, bukan di Malaysia, di dunia adalah tentang isu human capital, isu manusia yang hebat. Kerana dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perniagaan maupun dalam pelaburan, kita menitik beratkan tentang kehebatan sesebuah organisasi. Sebab itu kita melatih para pelajar kita, para alumni kita bila terlibat dunia pelaburan saham ni, perkara pertama yang antara perkara yang penting yang mereka perlu perhalusi adalah sejauh mana kehebatan sesebuah pengurusan dalam sesebuah syarikat maupun organisasi. Kerana kita ingin jadi sebahagian daripada pemilik syarikat. Dan ini yang berlaku. Kita lihat syarikat-syarikat yang hebat di dunia itu, saya percaya punya CEO yang bagus, pengarah-pengarah yang hebat, pemegang saham yang berani bersuara tentang hak mereka. Jadi ini tak langsung akan memberi manfaat kepada semua para pemegang saham. Sebab itu pentingnya sebenarnya kita sebagai individu, sebagai orang yang terlibat di organisasi, yang terlibat dalam syarikat korporat dan sebagainya, kitalah yang sebenarnya yang memandu ke mana kejayaan sebuah organisasi ataupun syarikat. Begitu juga kita lihat hari ini, kita berada di Sabang, di Aceh. Kita bagaimana mereka bangkit. Kerana mereka punya minda dan tanggungjawab untuk berjaya dan bangkit kembali. Jadi sebab itu sama je sebenarnya dalam kehidupan ni. Betul kan? Kenapa memilih saham sebagai satu cabang lain dan terlibat dalam keadaan orang kata bila bersara dan ada rumah, nak berehat, nak bersama keluarga? Kami duduk satu meja dan kami boleh berbual dalam satu topik yang sama. Jadi itulah keindahannya saham pada keluarga kami. Ke sektor mana yang kita nak beli untuk kita swing dan sektor mana yang kita beli yang kita kena keluar masuk lah. Kas, cuba teropong sikit. Mana kaunter-kaunter yang hari ni? Orang yang berjaya, orang yang berani bertindak melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Ayo bersama kami di program Berani Melambung. Layari www.asriamadacademy.com. Kita jumpa nanti. Ayo kita bangkit bersama. Walau tengah relaxing, saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing.